المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام الآعذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mencipta Allah Azza wa Jalla akan makhluk, maka tak kala selesai daripadanya berdirilah Ar-Rahim. Lalu Allah berkata, mah, apa engkau nak kata? Jawabnya, tempat ini adalah tempat siapa yang berlindung denganmu daripada terputus. Allah berfirman, apakah engkau meredai bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Dia berkata, bahkan wahai Tuhanku. Allah berfirman, maka yang demikian itu bagimu. Kemudian berkata Abu Hurairah, bacalah kalian jika kalian kehendaki. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa? Kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid 1 versi terjemahan. Kita berada pada bab 26, iaitu bab silaturrahim, bab pada menyatakan silaturrahim, menghubungkan silaturrahim. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lalu hadis 49, sambungan dalam tajuk yang sama hadis yang ke-50. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda. Nabi mengatakan khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Telah mencipta Allah azza wa jalla akan makhluk. Ini cerita perkara ghaibiyat, perkara yang tak ada siapa tahu. Tapi Nabi yang menceritakan perkara tersebut, sudah pasti dia adalah pemberitahuan daripada Allah. Karena Nabi tidak memandai-mandai dalam bercerita, apatah lagi perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi ini salah satu daripada perkara ghaib yang Nabi dedahkan, yang Nabi ceritakan. Nabi kata khalaqallahu azza wa jalla al-khalq. Allah Ta'ala telah mencipta akan makhluk. Ulama kata semua makhluk. Maknanya selepas Allah Ta'ala menjadikan seluruh makhluk,
Ataupun ada juga ulama mengatakan ba'dan tihai khalqi arwah, setelah Allah Ta'ala selesai mencipta seluruh arwah Bani Adam. Dan Allah Ta'ala telah ambil perjanjian sebagaimana yang kita maklum telah dalam ayat Alastu bi rabbikum wa idh akhadna wa idh akhadha. Macam mana ayat dia? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dia tak mari orang tua gitu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ataupun boleh juga qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Pisah situ dengan dua beza makna. Ada ulama kata kalau kita waqaf di syahidna, maknanya kita sendiri saksi depan Tuhan. Saat Allah Ta'ala tanya, aku ni siapa? Aku ni Rabb kamu? Ya, kita sendiri mengaku di depan Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu adalah Rabb. Tapi kalau kita berhenti di qalu bala, ya, kita jawab. Lepas tu syahidna, kami bersaksi, itu para malaikat. Makhluk-makhluk yang lain yang ada di sisi Allah Ta'ala tu bersaksi. Menjadi saksi kepada penyaksian kita lah. Maknanya pada jawapan yang kita berikan pada Allah Ta'ala. Yang kita nak menjadikan Allah Ta'ala tu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Cuma kisah ini Nabi ceritakan ketika itu lah. Ketika Allah Ta'ala menciptakan seluruh arwah anak-anak Adam. Dan Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan anak Adam tersebut tentang ketuhanan. Tentang dia adalah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain daripada dia. Maka kata Nabi, falamma faragha minhu qamatir rahim. Apabila selesai, maka tak kala selesai daripadanya, daripada menciptakan seluruh makhluk tadi, seluruh arwah anak Adam tu, ambil perjanjian dengan anak Adam, qamatir rahim, lalu rahim pun berdiri. Rahim bangun berdiri. Maka qamatir rahim, kalimah rahim bangun berdiri ni ulama sebut yahtamil. Yahtamil ni maknanya ada kebarangkalian, beberapa kebarangkalian. Apa yang dimaksudkan rahim bangun berdiri? Rahim yang macam mana? Lalu ada ulama mengatakan bahawa an yakuna 'alal haqiqah. Rahim itu adalah rahim yang sebenar-benarnya. Rahim lah. Dibangun berdiri depan Allah Ta'ala. Rahim ni bukan jenis boleh bercakap. Tapi tiba-tiba dia boleh bercakap. Tak pelik lah benda tu. Sebab banyak dalam ayat Quran, tuan-tuan duk baca dalam surah Yasin kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tak pelik lah. Allah Ta'ala boleh aja kalau dia nak apa-apa pun bersaksi, bercakap. Awal-awal hadis ni dulu kita tengok kisah anak kecil yang masih dalam buayan lagi bila Allah Ta'ala nak bercakap. Yang tu tak pelik sangat sebab tabiat manusia memang boleh bercakap. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat lain lagi, di akhirat nanti akan berlaku pula. Bila mana kulit-kulit kita ni, tubuh badan kita ni akan bersaksi di depan Allah Ta'ala. Sehingga kita berkata kepada kulit-kulit kita yang asal ni, kenapa engkau menjadi saksi? Kenapa engkau tiba-tiba hari ni boleh bercakap jadi saksi pada aku? Aku ke mana di atas dunia dulu? Maka dia jawab, qalu antaqana Allah. Tak boleh. Bila sandarkan perkataan bertutur tu pada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bila dia mengizinkan makhluk yang pada adatnya tidak boleh bercakap, maka tak boleh Tapi kalau kita tengok pada adat, semata-mata adat, maka peliklah. Kalau dinding boleh bercakap, tempat kita sujud, sejadah ni ataupun kapet ni ataupun batu bata tempat kita beribadat ni dulu bersaksi depan Allah Ta'ala, peliklah pada hukum adat. Tapi pada hukum akal tak mustahil. Benda-benda macam tu Allah Ta'ala boleh buat dengan qudrah dan iradat dia.
dengan kekuasaan mutlak dia, dengan iradah mutlak Allah Ta'ala, apa-apa saja Allah Ta'ala nak suruh bercakap, boleh bercakap. Jadi, antara yang ulama sebut, qamatir rahim ni bangun, rahim itulah sendiri bangun. Dan nak bercakap. Rahim yang sebenar-benar rahim itulah yang bangun. Ada juga ulama mengatakan rahim sini, qamatir rahim ni dipanggil kalam hadaf. Kalam hadaf ni maksudnya yang bangun berdiri itu siapa? Yang bangun berdiri itu malak. Yang bangun berdiri itu malaikat. Bercakap bagi pihak rahim. Bercakap bagi pihak rahim. Ada juga ulama mengatakan bahawa bangun rahim ni bercakap di depan Allah Ta'ala ni, mengutarakan sesuatu pada Allah Ta'ala saat ni ni kata ulama darbul masal, perumpamaan yang dibuat oleh Nabi, isyarat nak bagi tahu kepada kita bahawa rahim ni adalah sangat penting. Sebab tu depan nanti siapa yang menyambung rahim, aku sambung dengan dia. Siapa yang memutuskan rahim, aku putuskan hubungan dengan dia. Itu besar hubungan rahim ni. Baik. Jadi ada 3 ihtimal lah, 3 kebarangkalian yang disebut oleh ulama dalam syarah hadis ni. Baik. Maka bila selesai daripada penciptaan tersebut, segala ruh anak Adam, ambil persaksian daripada anak Adam semua, qamatir rahim, maka rahim pun bangun berdiri. Faqala, maka Allah Ta'ala pun berkata pada dia, Mah ni apa benda? Mu nak apa? Mu nak apa? Nak bagi tahu apa? Apa benda yang kamu nak sampaikan? Ma istifhamiyah dipanggil. Asalnya alif, tapi dibuang alif, diganti dengan ha. Mah, nak cakap apa? Lalu qalat, lalu rahim pun bercakap. Ni rahim bercakap. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, pendapat yang kedua yang bercakap ni malaikat bagi pihak rahim. Baik. Qalat, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Dia kata apa? Tempat ini adalah tempat siapa yang berlindung denganmu daripada terputus. Maknanya bangunnya aku ni, bangun untuk berlindung dengan murkamu. Andai orang memutuskan hubungan dengan aku. Nak bagi tahu besarnya kedudukan rahim ni. Ada di mana? Di satu juzuk tubuh seorang perempuan bergelar ibu. Situlah kau kita mari. Daripada rahim Hawa turun sapalah kepada rahim mak kita. Tu hubung semua tu. Sebab tu Al-Imamul Qurtubi, bagi Al-Imamul Qurtubi, dia bahagikan silaturrahim ni pada 2. Satu, Al-Imamul Qurtubi kata menghubungkan silaturrahim secara umum. Secara umum ni nak faham macam mana? Dia panggil silaturrahim dari sudut rahimuddin. Rahim pada agama. Rahim pada agama. Kalau nak kira kita ni asal usul daripada satu ya. Tak ada dah yang lain selain daripada Adam dan Hawa. Allah Ta'ala jadi tak keluar daripada perut manusia. Adam dan Hawa je yang Allah Ta'ala jadi tak keluar dari perut manusia. Adam daripada tanah, Hawa daripada apa? Tulang rusuk Adam alaihi salam. Ada pun yang lain ke? Cucu titik sapalah ke hujung dunia tu. Semuanya daripada rahim. Kalau kita jelujur sampai ke hujung atas mula, maknanya mak dan ayah kita semua adalah Adam dan Hawa. Tu keturunan kita. Cuma nak beritahunya ialah Al-Imamul Qurtubi sebut silaturrahim, hubungan silaturrahim secara umum ialah silaturrahim pada agama. Maknanya seagama dengan kita. Yang seagama dengan kita, seakidah dengan kita, sekiblat dengan kita. Yang ni pun kena jaga silaturrahim. Kata Al-Imamul Qurtubi, nak buat macam mana dengan golongan ni? Rahim dari sudut agama kita dengan dia ni. Yang ni kena jaga hubungan kasih sayang dengan mereka. Wajib, kata Imamul Qurtubi, wajib jaga hubungan kasih sayang dengan mereka.
hubungkan hubungan tersebut dengan kasih sayang. Ni duk ada dalam ni. Terbina hubungan ni atas kasih sayang. Kalau belum berkasih sayang lagi atas sebab keperluan tertentu ataupun maslahat duniawi tertentu, kena cabut buang. Yang tu tak menguntungkan pun. Kita berukhuwah, bersaudara, duduk dalam satu surau, duduk dalam satu masjid, satu negeri, seagama. Kalau kita tak bina persaudaraan tu atas agama, maka tak untung. Kan ada seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia nak pergi ziarah seorang lelaki lain. Lalu Allah Ta'ala hantarkan malaikat. Pergi tanya lelaki tu. Berupa manusia lah. Jumpa dengan lelaki tu. Mau nak pergi ke mana? Dia kata, aku nak pergi ziarah teman aku. Lalu malaikat tanya, ada tujuan apa? Mau nak pergi ziarah dia? Ada kepentingan apa-apa ke? Nak pergi ziarah dia? Nak dapat projek ke musim-musim nak pilihan raya ni? Dok, dia kata, tak ada tujuan apa. Dia kata, aku nak pergi ziarah dia tu kerana Allah Ta'ala. Kerana nak menghubungkan silaturrahim antara aku dengan dia, satu agama, satu akidah, satu kiblat. Maka akhirnya ringkas cerita, orang ni Allah Ta'ala beritahu melalui malaikat tu yang Allah Ta'ala janjikan syurga bagi orang yang bersaudara macam ni. Persaudaraan macam ni lah yang lebih daripada persaudaraan nasab lagi kadang-kadang. Persaudaraan atas dasar agama ni kadang-kadang lebih daripada persaudaraan nasab lagi bila ia terbina di atas keikhlasan beragama. Tu yang sahabat Nabi dalam peperangan wa yu'thiruna ala anfusihim, sampai ke tahap tu melebihkan sahabat yang lain lagi. Dia dalam keadaan dahaga nak kepada air, tapi sebab sahabat lain ada lagi dia nampak lebih perlu kepada air, bagi sahabat tu minum dululah. Saya ni boleh tahan lagi, tak ada lah siapa tahap nak meninggal kalau tak minum air. Dia tu nampak tercungak-cungak dah tak minum air. Tak apalah, bagi dia minum dululah. Air tak banyak pun. Tapi bila dia terbina di atas agama, atas maslahat keagamaan, mana yang lebih aham daripada muhim? Mana yang lebih penting diutamakan daripada yang penting? Gitu. Maka atas dasar itulah sahabat ni siapa taat dididik oleh Nabi melebihkan sahabat yang lain berbandingan diri. Tu sebut kisah dah. Kisah Nabi apa? Kisah Abu Hurairah yang berada dalam keadaan lapar. Lapar sampai peringkat pengsan. Ada susu yang dihadiahkan oleh sahabat kepada baginda Nabi. Nabi kata, mari rumah aku ada susu yang sahabat bagi. Tu nak beritahu betapa tiadanya makanan di rumah Nabi. Satu, kita boleh faham betapa tiadanya makanan di rumah Nabi, hatta susu jadi makanan. Kalau di rumah kita banyak makanan buang, jauh sangat kita dengan sunnah Nabi. Bukan salah ada makanan, bukan salah kita simpan stok, salahnya bila kita membazir. Salahnya bila kita guna, kita buang banyak. Tak salah kita nak stok sampai sebulan contoh. Biasa orang buat macam tu. Bila masuk ada gaji, orang pergi shopping, simpan dalam rumah sebulan contohnya. Sebab apa? Tak naklah beli runcit-runcit gitu, buang masa. Nak pergi kedai ni, lepas tu minggu depan kena pergi pula. Jadi dia beli sekaligus je. Tak ada masalah. Yang pentingnya ialah jangan membazir. Sebab Nabi sebut dah dalam pengajian di tempat lain. Riwayat Nabi tak pernah makan 3 hari berturut-turut makanan ruji. Kalau tempat kita ni makanan ruji nasi, maknanya Nabi tak pernah makan nasi 3 hari berturut-turut. Maksimum 2 hari. Hari ketiga, tamah dengan air sejuk. Lepas tu, kalau roti lah Nabi makan. Kalau roti pun, kata Fatimah, Nabi tak pernah bertemu dalam hidup dia makan roti daripada gandum yang berkualiti. Kita makan basmati. Basmati pula yang gambar siapa pelakon Hindustan? Dakwat ke apa? Yang nama dia, tuan-tuan buat tak tahu. Amitabh Bachchan ke apa? Saya tahu juga Hindustan ni tak. Tu.
Dakwah tu, berah dia sangat-sangat cantik. Kalau nak buat nasi Arab biryani, kita buat nasi pula dah. Semua nak sebut contohnya gitu. Basmati Faiza, basmati Jasmine kita makan. Tapi bila masak nasi lebih dengan sebab kita tak habiskan makanan tersebut dalam pinggan kita, nasi duk ada banyak lagi kita buang. Makan sikit tak habis kita buang. Air kita minum sikit tak habis kita buang. Bukan sunnah Nabi hidup kita tu. Berlebih jauh sangat daripada sunnah Nabi. Betul-betul nak ikut sunnah Nabi, benda ada guna manfaat dia betul-betul. Tu baju dalam almari rumah kita tu, berapa lah kita pakai, berapa lah tak pakai. Kira lah. Yang tak pakai tu berasa ada orang lain boleh pakai baru lagi. Sedekah lah. Dah simpan situ. Bila nak sedekah mula sayang lalu. Bini kata baju abang banyak dalam almari, baru-baru lagi baju Melayu sepasang dengan seluar ada, samping pun ada. Kita bagi pada fulan bin fulan lah. Dia orang perlu. Okey, bini pun buat keluar warna ni, warna merah. Sayang pula warna ni. Keluar warna hijau pula. Hijau lagi sayang. Keluar warna orange. Boleh lah orange. Contoh tuan-tuan ni, lagi tuan-tuan tengok warna lain macam dah. Cuma nak beritahu gitu. Bila nak bagi pada orang je mula mari sayang. Yang ni padahal kain sarung tiap-tiap tahun. Tiap-tiap khatam di masjid di surau Muttaqin ni, orang-orang yang khatam Quran ni dapat kain sarung selai seorang. Dalam almari tu penuh kain sarung. Di situ. Anak-anak muda tak pakai dah kain sarung sekarang ni. Duk pakai seluar pendek je. Sujud pun nampak spender. Anak muda tak pakai dah kain sarung. Dia pakai seluar trek je. Datang sembahyang masjid pakai seluar trek. Contoh ni tuan-tuan. Tak nampak tuan-tuan pakai seluar apa ni. Saya sebut contoh. Pakai seluar trek. Pakai jersey. Pi padang pakai jersey. Pi masjid pakai jersey. Nak taruh pada siapa? Nak simpan pada siapa kain tu? Tak bagi pada orang. Ambil tunjuk. Ni, kita bagi pada fulan bin fulan lah. Dia nak pakai kain sarung pun nampak bergulung-gulung dah belakang. Bini ambil nak bagi je. Sayang warna ni cantik juga. Cap ni cap gajah duduk, cap ni cap harimau duduk, cap ni cap apa lagi? Usa duduk, macam-macam nama duduk. Dia mari sayang pula. Tu perangai kita. Jauh dengan sunnah Nabi. Ada lebih kita tak pakai bagi pada orang. Saya ingat dulu masjid sebelum PKP, Masjid Batu 10. Masjid Zakaria. Masjid Zakaria atas sikit daripada kubur. Kubur apa? Kubur Bocik. Dia dikebumikan di situ kan. Atas sikit tu, sebelum PKP dulu, di luar ruang masjid ni, dia ada letak, dia letak penyangkut, seorang letak baju kat situ. Orang letak baju kurung ke baju Melayu ke orang letak. Boleh jadi dia letak tu, saya tak pernah tanya. Cuma tengok kat situ banyak baju-baju kurung, yang orang dewasa, yang perempuan dewasa, yang kanak-kanak, baju Melayu kanak-kanak, baju Melayu dewasa. Dia letak tu boleh jadi siapa-siapa yang perlu ambil. Siapa-siapa yang perlu ambil. Tapi bila saya pergi selepas PKP tu tak ada dah. Ingat nak bagi juga, nak letak kat situ supaya orang boleh ambil. Sebab saiz perut kita tak sesuai dah untuk pakai baju Melayu. Tua nak macam mana tu tuan-tuan, gitulah. Cuma nak sebutnya Nabi gitu suasana dia. Mana tadi cerita? Sampai mana tadi? Bab kaum kerabat ni. Jadi secara umumnya kata Al-Imamul Qurtubi, hubungkan silaturrahim ini dengan orang yang seagama dengan kita. Buat baik pada mereka. Dahulukan mereka. Kadang-kadang sahabat dididik oleh Rasulullah atau Abu Hurairah saya sebutkan tadi. Ada segelas susu, walaupun Abu Hurairah ni berada dalam keadaan lapar, Nabi suruh panggil lagi Ahlus Suffah, mari minum sekali. Ahlus Suffah ni 10 orang juga. Bukan 2-3 orang satu hidangan, tidak. 10 orang juga Ahlus Suffah. Nabi panggil suruh minum sekali. Lepas tu tak bagi Abu Hurairah minum dulu. Suruh orang lain minum dulu. Sampai Abu Hurairah kata, habislah susu segelah. Susu segelah nak minum puluh-puluh orang. Tu tengok pada adat. Tapi bila tengok pada mukjizat tak ada masalah lah. Mukjizat Rasulullah maknanya cukup lagi. Walaupun dah semua kenyang, Ahlus Suffah kenyang dengan makan susu. Makan susu lah maknanya. Bukan minum lagi dah susu bagi mereka. Makan susu. Abu Hurairah boleh minum sekali kenyang. Rasalah di perut. Bagi pada Rasulullah. Rasulullah kata, isyrab, minum lagi.
Sehinggalah Abu Hurairah kata, penuh dah ya Rasulullah tubuh aku ni, perut aku ni dengan susu. Barulah Rasulullah ambil minum untuk diri dia. Tak lapar kan Nabi? Nabi lapar. Kita bertemu dah dalam riwayat. Nabi sampai meningkat keluar tengah hari. Waktu orang tak keluar pada tu tengah hari panas-panas ni, Nabi keluar. Tak tahan lapar duduk dalam rumah. Contoh bayang siapa Nabi ni? Siapa manusia ni? Yang bukan lapar tahap puasa dah ni. Kita puasa boleh lagi duduk dalam rumah. Lapar-lapar puasa kita walaupun kita sahur dengan tamar minum air sejuk ya katakanlah. Tak ada siapa kita kena keluar daripada rumah tengah hari lapar sangat ni. Kita keluar waktu nak pergi bazar tu pun laju lagi berjalan semangat lagi. Bertenaga lagi kita pusing tawaf bazar daripada hujung ke hujung kita tawaf. Nabi ni sebab tak tahan lapar keluar tengah hari. Keluar tu dengan harapan adalah sahabat-sahabat ajak pergi ke rumah dia boleh makan. Tuan-tuan bayang hidup kita dengan hidup Nabi. Ni manusia syurga. Kita syurga tak dijamin. Tapi kedekut punya kita. Tak peduli orang lapar. Tu kita. Tak peduli orang miskin. Orang sebelah rumah kita tak pernah tanya, tak pernah tengok. Musim-musim PKP hari itu. Orang minta sumbangan untuk PKP. Kita mula berkira. Kita kata ini sedikit tak sedikit. Padahal tak clear pun sedikit tak sedikit. Kenapa kita tak husnuzan dulu? Kita suuzan dulu, ni sedikit ni. Sebab apa? Sebab itu alasan yang kita cipta supaya kita tak keluar duit. Kadang-kadang alasan tu kita sendiri cipta. Ni rahim agama. Tu manusia yang sehebat-hebat, sekasih-kasih di sisi Allah Ta'ala, keluar daripada rumah lapar. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. 3 orang ni serupa situasi. Lapar belaka. Lalu bertemu dengan seorang sahabat dalam riwayat sebut bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari. So Abu Ayyub ajak pergi ke rumah dia. Bolehlah minum susu. So nak cerita apa? Minum air sejuk dengan tamar. Minum air sejuk dengan tamar dalam riwayat tersebut. Minum air sejuk dengan tamar. Tuan-tuan bayangkanlah kita makanan yang ada di rumah. Kena ajarlah. Ajar diri jangan buang. Ajar anak bini jangan buang. Kalau berasa masak banyak ni lebih, masak sikit. Baik tak cukup daripada buang. Sebab apa? Semua nikmat ni Nabi kata akan ditanya di sisi Allah. Tu Nabi cerita dengan tamar ni. Tamar yang aku makan ni, air sejuk yang aku minum ni, tus'aluna anhu, Nabi kata. Akan ditanya di depan Allah. Mu boleh makan tamar, mu boleh minum air sejuk ni. Allah Ta'ala akan tanya, nikmat ni mu guna siapa ke tahap apa? Mendorong kau buat ibadat, boleh bangun beribadat, bertambah-tambah ibadat, bertambah-tambah syukur pada aku tak? Dengan 2-3 biji tamar ni. Dengan air sejuk yang kau minum ni. Kita nak jawab apa dengan beras basmati yang kita buang dalam tong sampah? Kita nak jawab apa dengan air yang kita buka, dipilih air, di pipe air, surau masjid, bazir tu? Nak jawab apa dengan Tuhan? Mengaji tahulah. Tak mengaji, duduk dalam keadaan rasa tak bersalah. Sebab tak berasa hidup dengan agama. Duduk dengan mengaji, jumpa hadis, jumpa ayat tu, jumpa kata-kata ulama dan sebagainya. Baru tahu benda-benda tersebut. Sekecil-kecilnya tus'aluna anhu, ditanya oleh Allah. Ni rahim. Kena buat gitu. Orang yang ada di sekeliling kita tengok. Jeling-jeling tengoklah orang ada sebelah-sebelah rumah kita. Kita orang ada lebih. Kita orang ada lebih, beli, bagi kepada orang sebelah. Tak nak bagi banyak, bagi sikit. Tu depan nanti ada ayat hadis yang kedua. Berkenaan dengan boleh bagi sikit, bagi sikit. Tak boleh bagi janji. Depan nanti disebut ayat Quran. Yang Allah Ta'ala suruh kita bagi janji pada orang tu. Nanti kalau aku ada, aku bagi. Sebab sekarang aku pun tak ada. Tu, depan nanti. Hadis yang ke-51. Allah Ta'ala suruh kita janji. Janji kalau kita sendiri pun tak ada. Pas kita bukan tak ada. Berlebih-lebih kita. Sampai buang. Anak kita ajar makan tak habis. Buang. Minum air sikit. Manis. Padahal manis. Bubuh air sejuk. Beres Dah manis nyotel tarik ni. Pakai tinggal itu. Padahal kalau manis, minta gelas kosong satu. Bubuh dalam gelas tu, bagi 2. Jadi 2 gelas. Kan banyak tu.
Balik tu rasa nak kencing. Gitu. Nak beritahunya, jangan membazir. Ni dak, manis tinggal. Ini kopi kau air paip. Dia bila berasa tak kena selera, tak minum, tinggal. Tus'aluna anhu, akan ditanya. Ada orang yang air paip pun minum. Kita kopi, tak cukup kopi je tak minum dah kita. Apa kita bukan tahap tu. No, tuan-tuan pergi kopi ladang no. Kopi ladang ni mana dah? No, janda baik. Tuan-tuan pergi kopi ladang, pukul berapa? Pukul 7.30, pukul 8.30, orang dah penuh dah. Orang duk beratur, nak beli, nak minum air kopi ladang. Tuan-tuan pernah pergi tak? Pernah pergi, bagus. Kena pergilah ziarah tengok. Tempat-tempat gitu. Cuma nak beritahunya, orang yang berlebih-lebih gitu. Tuan-tuan rasa orang yang tak ada ni, tunggu untuk minum air macam kita. Air yang kopi, tak cukup kopi. Air sejuk pun dia minum. Itu Nabi sendiri. Tuan-tuan boleh lihat. Jadi, rahim pada agama ialah berkasih sayang. Sehingga Nabi ajar sahabat dia melebihkan orang daripada diri sendiri. Kita ada 50, kita tak perlu. Tapi dia lebih perlu. Bagi 50. Itu paling tinggi. Tapi kalau kita berasa kita pun perlu juga, bagi 2. Dia 25, kita 25. Kita pun perlu. Kita 30, dia 20. Gitu agama ajar. Tapi setiap masa kita perlu. Itu payah. Kita perlu payahlah nak bagi derma. Baik. Jadi Al-Imamul Qurtubi kata secara umum ada rahimuddin, rahim pada agama. Satu, berkasih sayang dengan mereka. Termasuk juga berkasih sayang ni at-tanasuh. Kena pakat-pakat nasihatlah. Kalau nampak sahabat kita ni, dah lari daripada jalan sebenar, bagi nasihat. Bagi nasihat ni ada jalan dia lah pula. Nasihat dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Menasihati orang yang satu hubungan dengan kita, satu agama, satu kiblat dengan kita. Itu antara rahimuddin yang perlu kita buat. Banyak lagi lah. Kemudian ada Imamul Qurtubi sebut, ada rahim yang berbentuk khasah. Yang berbentuk khusus. Yang ni lebih, yang berbentuk khusus ni yang ada hubungan karabat dengan kita. Yang ni dari sudut nafaqah, kata Imamul Qurtubi. Kena bagi nafaqah pada dia. Itu di antaralah yang disebut oleh Imamul Qurtubi. Baik. Sini nak ceritanya ialah rahim bangun diri. Bangun diri minta dengan Allah Ta'ala berlindung daripada orang yang memutuskan silaturrahim ni. Maka kata Allah Ta'ala, hadza maqam, maka kata rahim, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Lalu Allah Ta'ala pun jawab, kata Allah, ala tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Tu Allah Ta'ala bagi tahu pada rahim, mu suka dak? Ala tardaina ni, adakah kamu redha, adakah kamu suka bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu? Apa maksud asilaman man wasalak ni? Maknanya atifu alaihi wa arhamuh. Aku berlemah lembut dengan mereka ni, aku kasih, aku sayang juga pada mereka ni. Sebagaimana mereka hubungkan rahim, maka begitulah aku hubung dengan mereka dengan makna aku limpahkan kasih sayang aku limpahkan kepada mereka segala kebaikan. Itu janji Allah Ta'ala pada rahim. Tak peliklah antara sebab musibah yang disegerakan oleh Allah Ta'ala di dunia ialah putus silaturrahim dengan mak ayah. Itu disebut dalam hadis Nabi. Musibah, ujian, bala yang disegerakan oleh Allah Ta'ala di dunia lagi bila mana seorang anak memutuskan silaturrahim dengan mak dan ayah dia. Sebab sini Allah Ta'ala janji, ala tardaina, mu suka tak kalau aku bagi janji ni? Bila mana ada orang yang menghubungkan silaturrahim, maka aku akan limpahkan kasih sayang pada orang ni. Sebab tu hidup anak yang baik dengan mak ayah dia barakah. Saat orang tak ada kerja, boleh kerja dia. Saat orang kena buang kerja, molek-molek dia, tak ada apa-apa, tak terjejas kedudukan dia. Saat orang susah kesempitan, dia lapang rezeki.
Tu orang yang jaga mak, orang yang jaga ayah dia. Tu kebaikan yang Allah Ta'ala segerakan, ujian dan bala Allah Ta'ala segerakan. Dua-dua berkait dengan rahim yang ada pada mak, pada ibu. Ibu terutamanya ya, lebih-lebih lagi. Dalam hadis sebelum ni, ummuk, summa abuk. Ibu, kemudian barulah ayah. Baik. Kemudian kata Allah, wa aqta'a man qata'ak, aku akan putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan kamu. Apa maksud dia? Aku tak akan rahmati mereka. Aku tak akan kasih, aku tak akan sayang. Maknanya murka Allah Ta'ala pada orang yang macam ni. Qalat, maka kata Rahim, bala ya Rab. Apa maksud bala ya Rab? Raditu, aku setuju. Rahim jawab, aku setuju. Kalau gini mu nak buat pada orang yang putuskan, pada orang yang sambung, maka aku setuju. Bala ya Rab, aku setuju. Maka kata Allah, qala fadhalika lak. Okey, yang tu akan berlaku. Maknanya yang ni habuan kau. Aku bagi pada kau yang ni. Benda ni akan berlaku nanti. Isyak dah. Betul eh? Macam pelik isyak dah. Oh betul eh? 8.21 sana ni. Masya Allah. Saya ingatkan pukul 5.50 lebih baru isyak. Baik, sikit lagi. Thumma qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah pun cerita. Abu Hurairah baca ayat Quran. Iqra'u in syi'tum. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Abu Hurairah, kalau kamu kehendaki, bacalah firman Allah Ta'ala tu. Baca firman Allah ni dalam surah apa? Dalam surah Muhammad, bawah tadi bagi tahu ayat 22. Surah nombor 47 ayat 22. Satgi kan cari surah apa ayat 47 kan, tak bertemu tu 47 tu surah, ayat tu nombor 22, surah Muhammad. Apa kata Allah? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tengok Allah Ta'ala sebut, kalau kamu tidak mematuhi perintah. Apa maksud dia? Sekiranya kamu berpaling daripada ajaran agama. Kalau mu tinggal agama Islam, mu tinggal ajaran agama Islam, kamu balik semula pada ajaran jahiliyah. Sebelum Nabi mari kan duk berperang kan. Qabilah dengan qabilah. Bukan tak ada hubungan tu. Kadang-kadang hubungan kerabat pun ada antara qabilah dengan qabilah. Berperang di antara qabilah dengan qabilah berpuluh tahun, beratus tahun. Tapi bila Nabi mari, perkataan pertama kan yang tuan-tuan disebut dalam hadis, perkataan yang pertama yang disebut oleh Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi kata apa? Afshus salam. Itu perkataan pertama. Yang sahabat riwayatkan, aku dengar perkataan pertama keluar mulut Nabi ketika Nabi sapa di Madinah hari hijrah tu. Nabi kata, sebarkan salam. Sebarkan kesejahteraan. Yang tuan-tuan duk sebarkan belah kanan, belah kiri. Lepas daripada solat tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nak berdamai dengan semua yang ada belah kanan. Daripada belah kanan aku nak sehinggalah belah kanan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Daripada belah kiri kita sampai ke hujung dunia. Aku nak berdamai semua. Tengok-tengok pada salam je. AJK pun bergaduh. AJK masjid bergaduh. AJK surah bergaduh. Sebab apa? Sebab orang tak terima idea dia dalam mesyuarat. Mesyuarat nak tunjuk idea kita ke nak cari yang terbaik? Tanya, mesyuarat ni tujuan dia nak suruh orang ambil idea kita ke ataupun kita nak cari yang terbaik? Kalau niat mesyuarat nak cari yang terbaik, tak ada masalah lah orang tak pakai idea kita pun. Tapi masalahnya, masuk mesyuarat nak suruh orang pakai idea kita belaka. Masalah. Mula nak bergaduh dengan orang lalu, orang tak terima idea dia. Majoriti setuju pendapat orang ni. Dia duk kekal, aku seorang profesor contoh. Aku datuk, aku pengerusi lama dah di surau ni. Mu pengerusi ke, mu profesor ke, boleh saja orang nak tolak. Perkataan siapa saja boleh diterima, boleh ditolak. Yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal maqam. Kecuali tuan punya makam kubur ni. Ya, itu Rasulullah. Kalau Nabi sebut, tu tak ada aku terima, aku tolak, tak kena terima. Tapi kalau lain daripada Nabi, yuqbal wa yurad, boleh diterima, boleh ditolak. Kalau kita masuk mesyuarat dengan niat gitu, nak cari pendapat yang terbaik, kita bagi pendapat, orang tak terima, tak ada masalah. Tak ada kecil hati. Ni dah, tak mari dah masjid. Contoh ni tuan-tuan tak mari dah masjid. Kita biasa tengok gitu. Dulu dia paling semangat sekali.
Tengok-tengok tak ada dah. Kita risik-risik, kita tengok orang kita kenal juga kadang-kadang walaupun tak kenal nama. Kita orang tua ni payah nak ingat nama, tapi muka ingat. Jadi tanya, rupa-rupanya ada isu di suran ni, di masjid ni. Dulu dia lah orang yang paling semangat sekali. Duduk depan, dengar, lepas tu bertanya, lepas tu mari bersalam, itu, ini, sebagainya. Tengok-tengok tak ada gimana. Kita mengajar ajaran sesat kau, dia mau tak hari dah. Contoh, kok lah. Dia mau dengar kita mengajar ni ajaran sesat, nak tahu juga sesat kok mana. Bagi tahulah. Kalau yang kita sampaikan ni sesat, bagi tahu sesat di mana. Supaya kita boleh perjelaskan. Daripada demo tinggal, tak tahu pergi ke mana. Kalau pergi tinggal, cari orang yang lebih afdal, ahlan wa sahlan. Yang tu tak ada masalah, terbaik. Kadang-kadang hilang tu sebab apa? Bertelagoh antara AJK. Rahim macam mana? Assalam macam mana? Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam, sejahtera, damai. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah semua mereka pada masa itu dilanda apa? Dilanda peperangan. Bergaduh kabilah ni dengan kabilah ni, itu zaman jahiliah. Itu yang Abu Hurairah sebut tu. Fahal hasaitum in tawallaitum, kalau kamu tinggal agama Islam, kamu balik semula kepada apa? Kepada ajaran jahiliyah, antufsidu fil ard. Pasti kamu akan membuat kerosakan atas muka bumi. Dan salah satu daripada akan berlaku kalau kita tinggal agama, wa tuqatti'u arhamakum. Yang tu yang nak sebut ya. Kamu akan memutuskan hubungan silaturrahim bila tinggal agama. Sebab tu orang yang memutuskan silaturrahim ni, kita boleh kata orang ni ada sedikit cacat pada agama dia, pada iman dia. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah suruh hubung, tiba-tiba dia pergi memutus hubungan. Orang ni ada cacat pada iman dia. Tak kata kufur, tapi ada cacat pada iman dia. Sebab kalau orang tu betul-betul beriman pada Allah, dia akan cari jalan untuk hubung silaturrahim. Apatah lagi yang seagama dengan kita, seakidah, sekiblat dengan kita. Beza parti je pun. Tu ya kita jadi masalah. Baik. Habis itu 51 akan datang. Tak habis juga bab ni tuan-tuan. Akan datang wallahu a'lam, hadis 51. Wa ilmuhu